Sekarang ni kita teruskan lagi kita punya perbincangan dengan significant figures and juga uncertainty analysis. Okey, dalam modul saya tak bincangkan uncertainty analysis. Uncertainty analysis ni kita akan bincangkan nanti perlahan-lahan, step by step dalam amali. Okey, sebab uncertainty analysis ni panjang, 1 jam pun saya boleh bincangkan least square method. Panjang tu nanti cerita dia. Okey, cara nak guna calculator dan sebagainya. Tetapi dalam silibus 1.3 dia dah tulis kat situ state the significant figures 1.3a of a given number, itu yang pertama. B, use rules for stating the significant figures at the end of a calculation. Okey. Jadi untuk 1.3a dan 1.3b yang saya nak cover dalam sesi kali ini. Saya nak ingatkan pada pelajar semua yang rules berkaitan dengan significant figures ni saya tak gunakan dalam kita punya amali. Walau bagaimanapun, since dia dah ada pun dalam silibus, saya tetap akan ajar supaya pelajar semua tahu tentang perkara ini. So biasanya kalau dia ada dalam silibus, berkemungkinan awak akan gunakan nanti di universiti. Jadi awak kena ambil tahu juga. Okey. Bila kita buat eksperimen, kita nak rekodkan data, dia akan ada banyak nombor kadang-kadang. Kita tekan kalkulator, kita ada banyak nombor. Okay, kita dapat banyak nombor, ada banyak angka. Tapi bila dalam eksperimen, kita tak boleh nak rekodkan semua angka yang ada dalam kalkulator kita. Sepatutnya, kita kena gunakan rules significant figure bila mengira dan juga merekod data. Okey, jadi macam mana kita nak identify significant figures bagi setiap nombor? So kat sini saya ada highlightkan 5 rules yang awak kena faham lah tentang significant figures ni. So rules yang pertama adalah all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Sebagai contoh, nombor 32. Nombor 32 ada 2 significant figures. Okey, kalau nombor 126, 51, 71, 55, okey, ini ada 9 significant figures. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 significant figures pada 126, 517, 155. Itu nombor apa tu? Nombor ni, sebabkan kita record ni saya tak boleh sebut lah ni nombor apa. Tapi kalau awak kenal saya, awak tahu ni nombor apa ni. Nombor ni ada maksudnya. Okay. So, itu yang pertama. Yang kedua, zero placed before other digits are not significant. Okay. Apa maksud zeros placed before other digits are not significant? They're not significant. So, sebagai contoh, pada nombor 0.0043, hanya ada 2 significant figures. Jadi 0.00 itu tidak significant. Okay, so dalam nombor 0.0043 cuma ada 2 significant figures sahaja. Okay, itu rules yang kedua. Rules yang ketiga, dia kata zeros placed between other digits are significant. So kalau 0 itu letak di antara nombor yang lain, maka dia signifikan. Sebagai contohnya 2021. Jadi 2021 ada 4 significant figures. Ni baru nak kenal significant figures ni. Dan poin yang keempat, rules yang keempat dia kata zeros placed after other digits but behind a decimal point are significant. Okay, apa maksudnya? Dalam kes ini 3.20. 3.20, kosong itu significant. So dia ada 3 significant features. Okay, so itu rules yang keempat untuk kita identify numbers of significant features. Dan yang terakhir sekali, in the value of 2000. Okay, dalam nombor 2000.
it is not clear if the zeros are significant or not. Dekat sini kita tak boleh cakap dia berapa significant figures. Kalau kita tulis 2000 itu dalam bentuk 2 darab 10 kuasa 3, maka dia akan jadi satu significant figure. Kalau kita tulis 2000 itu dalam 2.0 darab 10 kuasa 3, maka dia akan jadi two significant figures. Kalau 2000 itu kita tulis 2.00 times 10 to the power of 3, maka nombor itu akan jadi 3 significant figures. Jadi nombor 2000 kita tak tahu ada berapa significant figures, bergantung dengan cara kita tulis. Okey. So itu dia konsep significant figures. Jadi bila kita nak mengira, sepatutnya dalam ambil data, dalam pengiraan, kalau buku-buku international, dia punya skema dia akan ambil kira rule significant figures ni. Tapi saya sendiri tidak gunakanlah dalam syllabus metrik. Mungkin nanti di universiti awak gunakan, saya tak tahulah. Kita kena ambil kira significant figures dalam pengiraan kita. So, dia kata kat sini, dalam calculation yang melibatkan darab dan bahagi serta trigonometry function, okay, so multiplication, division, trigonometry function and so on. So, darab, bahagi. Okay. The number of significant figures in the answer, jawapan akhir, okay, sepatutnya sama dengan nombor significant figures yang paling kecil sekali dalam pengiraan. Okey, sebagai contoh, kalau saya darabkan dua nombor, satu nombor ada 3 significant figures, satu nombor lagi ada 2 significant figures, maka jawapan akhir saya mesti saya rekodkan dalam 2 significant figures. Ini yang kita panggil sebagai weakest link rule. Nombor yang significant figures yang paling kecil yang kita akan gunakan untuk record final answer kita. Okey, itu yang pertama A. B, okey, kalau multiplication dan division, kita ambil nombor significant figures yang paling kecil sebagai jawapan akhir. Tapi bagi penambahan dan tolak, adding and subtracting numbers, okey, addition and subtraction, the number of decimal place of the answer should be equal to the number of that of the number with the least number of decimal place. Okey. Jadi kat sini ada dua perbezaan. Yang pertama sekali, bila tambah dan tolak, kita akan tengok decimal place. Titik perpuluhan. Tapi bila darab bahagi, kita akan ambil numbers of significant figures. Perhatikan nombor ni. Okey, dia ada dua. Ini untuk darab bahagi, kita akan ambil significant figures yang paling kecil. Bagi tambah dan tolak, kita akan ambil titik perpuluhan yang paling kecil sebagai jawapan akhir. Okey. Tapi ada exception. Dia kata, it is acceptable to keep 1 or 2 extra digits during intermediate step of calculation. Jadi itu adalah jawapan akhir saja untuk kes A dengan B. Tapi kalau pengiraan kita tu belum habis, kita ambil lebih sikit nombor. Okey, untuk mengelakkan round of error, to minimize round of error. Ini terpakai dalam kita punya problem solving dan sebagainya. Saya selalu cakap belum lagi jawapan akhir, ambil lebih sikit titik perpuluhan. Tak perlu run off kepada 2 titik perpuluhan. Biasa macam tu. Samalah juga dengan kita gunakan rule significant figures. Okay, so lepas awak dengar benda ni, mesti awak semua rasa tak faham lah. Okay, ada 5 syarat. Okay, kemudian ada pula rules. Satu untuk multiplication dan division, satu lagi untuk adding and subtraction. Okay, jadi macam mana kita nak faham? Mari kita tengok example 15. So example 15. Example 15 dia kata a rectangle has side of 11.3 cm and 6.8 cm. So ada rectangle.
Otak lah. Okay. Sini 11.3 cm, sini 6.8 cm diukur. Okay. So soalan dia kata, calculate the area of rectangle to the correct number of significant features. Okay, macam mana kita nak kira? Jadi dalam pengiraan ni, dia melibatkan multiplication. Because area of rectangle sama dengan length multiply by width. Okay. So area dekat sini sama dengan 11.3 darab 6.8 cm. Jadi kita perhatikan 11.3 ada 3 significant features. 6.8 ada 2 significant features. Kalau ikutkan rule yang A tu tadi, dia kata jawapan akhir mesti kita rekodkan dengan significant features yang paling kecil. Ini 2 significant features. Okey, betul tak ni saya mengarut ni? Mana jawapan saya? Betul lah. Okey. Jadi, kalau kita kira 11.3 darab 6.8, berapa ya? Aina. Berapa Aina Nurkhalis? 11.3 darab 6.8. Saya ada dah jawapan tu. Hilang apa Aina Nurkhalis? Ada, sorry sir. Okey. 76.8. Okey, 76.8. Okey, tapi kalau awak tulis 76.8 cm², awak tak ikut rule significant features. Kita mesti rekodkan kita punya jawapan akhir dengan nombor significant features yang paling kecil. Ya, ini 2. Jadi 76.8 ni kita rekodkan sebagai 77 cm². Itulah dia jawapan akhir. Lagi soalan. Soalan example 15. Jadi jawapan akhir ni kita rekodkan dalam 2 significant features. Okey, soalan. Sir? Ya. Yeah. Kalau salah tulis jawapan akhir tu kan, macam salah tolak markah. Kalau awak salah tulis jawapan akhir, okey. Awak saya assume awak tanya ni berkaitan dengan exam kan? Adakah exam akan ikut rules ni? Exam tak akan ikut rules ni. Okey, jadi don't worry. Okey, saya ajar rules ini semata-mata kerana dia disebut dalam syllabus. Dalam exam, awak kena letak jawapan akhir awak 2 titik perpuluhan. Itu saja. Kalau awak letak 3 boleh, awak letak 4 boleh. Jangan letak kurang daripada 2 titik perpuluhan. Jangan lebih daripada 4 titik perpuluhan. Kalau exam, saya assume awak tanya pasal exam lah. Sebab awak cakap tolak markah ke tidak. Okey. Tapi kalaulah berkaitan dengan rules significant features ni, tak boleh lah. Awak kena ikut rules kita significant features ni. Walaupun kita tak pakai rules ni dalam exam. Okey, faham Yang ni saya ajar semata-mata sebab dia ada dalam syllabus. Okey, jadi kena faham lah rules ni sebab dia ada dalam syllabus. Puati ya? Puati ke jawapan saya? Ke tak? Puas. Puas. Orang lain yang tanya, orang lain yang puas. Okey. Kalau macam tu, kita gerak pada example 16. Kita tengok example 16 pula. Satu lagi. Nak test significant features ni. Okey. Kita cuba buat. Saya buat lah. Awak dengar. Awak dengar. Nanti ada formative assessment tak? Okay, ada formative assessment sekejap lagi. Okay, sekejap lagi kita buat formative assessment. Sekali Arung sebelum tamatkan kelas ni. Okay, so example 16, dia kata, an object consists of 2 pieces. Satu objek tu ada 2 bahagian lah. Okay. The mass of one piece has been measured to be 6.47 kg. So itu information yang pertama. Mass 1 is equals to 6.47
kg, kilogram. The volume of the second piece, which is made of aluminium, has been measured to 4.44 times 10 to the power of -4 meter cube. Jadi, dia bagi tahu lagi volume objek yang kedua sama dengan 4.44 times 10 to the power of 4 meter cube. A handbook lists the density of aluminium. Jadi dalam buku constant, dalam buku tu dia tulis density aluminium sama dengan 2.7 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube. So density aluminium is equals to 2.7 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube. So soalan dia, what is the total mass of the object? So soalan nak cari mass 1 plus mass 2. Okay, mass 1 kita dah ada. Mass 2 kita tak ada. Yang kita ada maklumat adalah mass yang kedua ataupun objek yang kedua itu diperbuat daripada aluminium dan juga volume yang kedua diberi. Okay, so density aluminium kita ada. So kita kena cari terlebih dahulu mass of the second object. Daripada rumus density is equals to mass over volume. Okay, density tadi density aluminium. So di sini kita rearrange equation ini, kita akan dapat mass objek yang kedua is equals to density times volume, which is equals to 2.7 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube times 4.44 times 10 to the power of -4 kilogram per meter cube. Okey, kat sini saya nak gunakan dulu significant figures tadi. Okey, so apa dia rule significant figure? Kita tengok. 2.7 darab 10 kuasa 3. Ada berapa significant figures? 2 betul 2 significant figures. 4.4. 4 darab 10 kuasa -4. Ada berapa significant figures? 3. Betul. 3 significant figures. Jadi sekarang awak dah faham bahawa jawapan akhir kita mesti kita rekodkan dengan significant figures yang paling kecil. Yang ini 2. Okey, berapa jawapan akhir ni untuk mass 2? Siapa nama ni tadi yang tak pakai? Ada saya tulis. Adam Hakimi. Berapa Adam? Nah, berapa jawapan? Mass 2. Nak bundahkan terus ke? Berapa? Tadi saya dapat 1.2. 1.2 kilogram, betul. Jadi dah betul sekali dengan nombor significant figuresnya. Okay, so 1.2 kilogram. So tapi tak habis lagi sebab soalan minta M1 plus M2. Jadi M1 plus M2 is equals to 6.47 plus 1.2 kilogram. Okay, perhatikan. Dalam kes ini kita buat addition, penambahan. Jadi rule yang nombor 2 kita akan pakai. Rule yang nombor 2 kata kalau kita buat penambahan ataupun tolak, kita akan ambil titik perpuluhan yang paling kecil. Angkat sini. Bila darab bahagi kita tengok significant figures, bila tambah tolak kita tengok decimal places. Okey, dalam kes ini 6.47 ada 2 decimal place. Manakala 1.2 ada 1 decimal place. Jadi jawapan akhir kita di sini mesti kita rekodkan dalam 1 decimal place, which is 7.7 kilogram. So itu dia jawapan akhir kita.
Okey, selesai. Okey, kalau dah selesai, sebelum saya tamatkan ni, saya nak awak tengok formative assessment 1.3. Saya nak awak jawab sekarang juga. Saya bagi masa 5 minit untuk awak jawab. Lepas tu saya terus bincangkan. Kalau dah siap angkat tangan. Senang soalan. Dah siap lah. Pergi. Boleh pergi. Okey, jadi ramai dah siap. Ada lagi yang tak siap? Ada berapa orang ni? 51 orang. Lain masih lagi ada yang tak siap ni. Simpelnya sama ada dia orang tak siap ataupun dah tengah tidur ni. Saya cakap banyak sangat ni. Ahmad Aziz okey ke? Ahmad Aziz masih lagi bersama saya? Yes, sir. Dah siap belum? Dah. Dah, okey. Okey. Saya tak nak membuang masa. Kita teruskan je bincang formative assessment 1.3. So dikata kat sini, the age of a shoebox are measured to be 11.4 cm, 17.8 cm and 29 cm.
Okay, so determine the volume of the box retaining the proper number of significant figures in your answer. So volume, okay, sama dengan height times length times width. Okay, so dekat sini saya rasa height-nya adalah 11.4 cm multiply with the length is 29 cm. Multiply with the width is 17.8 cm. Okay, berapa jawapan awak? Seorang? Jawapan? Lima 5884.68. 5884.68. Okey, 5884.68. Okey, kalau 5884.68 itu dah berapa significant features lah kan? Kita nak recordkan dengan the smallest number of significant features. Yang ini 3 significant features, yang ini 2 significant features. Yang ini 3 significant features. Jadi jawapan akhir kita, kalau ikut rule significant features, kita kena ikut 2 significant features. Jadi kalau dalam kes ini, kita recordkan sebagai 5.9 darab 10 kuasa 3 cm cube. Itu jawapan saya. Okay. So 2 significant features jawapan akhir saya. Okey, insyaAllah ni jawapan akhir yang betul. Nanti saya semak balik buku yang saya gunakan untuk dapat soalan ni. Nanti saya bagi respon pada awak. Tapi insyaAllah ini jawapan yang benar. Okey, untuk kes ini. Ada apa-apa soalan? Dari segi pemarkahan, bagi rumus 1 markah. Okey, gantian 1 markah. Jawapan akhir dan unit. Mesti ada unit. Jawapan akhir dan unit. Dengan significant features yang betul, satu markah. Okey, kawan kita jawab. Cikgu, kalau saya record 0.59, kawan kita tanya soalan 0.59 darab 10 kuasa 4 cm cube. Okey, boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Okey, pasal apa boleh? Sebab ikutkan rules ini juga sama dengan 2 significant features. Boleh. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak boleh buka mikrofon, tanya dalam mesej pun boleh, tak ada masalah. Okey, so ini pun boleh juga. 2 significant features. Okey, kalau tak ada soalan, angkat tangan. Ada yang angkat tangan tak turun-turun daripada tadi punya. Okey lah tu. Okey. So saya rasa tak ada apa yang nak dibangkitkan lagi. Apa yang saya ajar dalam significant features ni pun sayangnya rules ini kita tak pakai juga dalam amali dan juga dalam exam. Tapi saya ajar sebab ada disebut dalam syllabus. The rest learning outcome 1.3 kita akan sentuh perlahan-lahan nanti dalam amali lah. Antaranya determine the uncertainty of the average value and derived quantities. Itu dalam amali 1 kita akan buat. Calculate the basic combination of uncertainties kita akan buat juga dalam amali-amali yang seterusnya. State the source of uncertainty in the result of an experiment. Kita akan discuss perlahan-lahan secara berterusan dalam amali-amali yang seterusnya. Draw a linear graph and determine its gradient.
Kalau tak ada aral, minggu depan kita buat eksperimen, No. Pada draw linear graph, nanti eksperimen yang kedua saya akan bincangkan juga supaya awak tak lupa. Eksperimen 1 tak ada graph. Okay. So sekarang ni saya tamatkan low class kita 3.11 petang. Sepatutnya tamat pukul 4 petang. Walau bagaimanapun apa yang saya nak awak semak adalah dalam Google Classroom. Okay, baru sebentar tadi saya dah set classwork untuk third hour. Okay, classwork untuk third hour. Classwork untuk amali. Jadi awak semua masuk dalam Google Classroom, scan formative assessment 1.3 ni masuk dalam Google Classroom. Baru tadi saya set assignment, tu yang pertama. Yang kedua, formative assessment 1.2 sila submit sebelum hari Sabtu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak awak pergi kepada Google Classroom, tengok eksperimen 1 punya lab manual dan juga video yang saya bagi. Sila study lab manual dan juga video sebelum sesi eksperimen hari Khamis hadapan. Okey, so itu 3 benda yang saya cakapkan untuk kelas kita akan datang. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan. Ada soalan? Sir. Ya. Formative assessment 1.3 tu untuk 5th and 6 hours Betul. Formative assessment 1.3 untuk 5th and 6 hours. Betul. As evidence awak datang. Kelas saya walaupun tak ada kena-mengena dengan eksperimen, walaupun tak ada kena-mengena dengan pre-lab 1 patutnya 5th and 6 hours eksperimen pre-lab 1 kan. Tapi hantar formative assessment 1.3 as evidence of your attendance. Dan apa itu? Okey, kalau tak ada yang lain, saya ucapkan terima kasih. Saya harap sepanjang apa yang saya ajar ni awak bagi tumpuan. Minggu hadapan kita akan masuk topik 2. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.